Al-Quran ni hidup atas dunia dengan panduan dia. Kita berjalan, kita hidup, nak buat apa pun dengan Al-Quran. Masuk dalam kubur, Al-Quran pelindung kita, tolong lindungi kita. Bila kita masuk dalam kubur tu, malaikat nak tanya, malaikat boleh halau yang lain, halau amalan yang lain. Sembahyang dia halau, zakat dia halau, haji dia halau. Quran dia tak boleh halau. Quran yang kita rajin baca lah, dengan cara kita bangun sebelum mana subuh, kita baca Quran. Belum subuh tu baca Quran. Ini innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh menjadi peguam bela pada kamu waktu mana kamu keseorangan. Dalam kubur tu yang lain semua kena halau dah. Sembahyang kena halau, zakat kena halau, haji kena halau. Satu je yang tak boleh halau, Quran. Quran tak boleh halau. Bila nak dia halau, lalu dia tak bergerak. Malaikat tanya, malaikat pelik pada dia, engkau ni kenapa? Kenapa yang lain semua boleh pergi, manakala kamu tak boleh pergi? Lalu Al-Quran jawab, dia kata apa dia? Allah arahkan aku menjadi peguam bela pada dia. Kalau kamu nak tanya apa pun pada dia, tentang dia, kamu tanya aku akan jawab bagi pihak dia. Ini katanya Quran. Quran sebut demikian. Ini kelebihan Al-Quran Karim lah. Sehingga kan tanya je Quran jawab, tanya je Quran yang jawab dalam kubur bila kita hidup dengan Al-Quran Karim. وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Jemaah sekalian, kita baca panjang sikit tu untuk kita, walaupun kita tak habis tafsir untuk ayat sampai pada hujung tersebut, tidak, tapi kita baca mudah-mudahan kalaupun kita meninggal dunia lepas pada ni, kita rasa puas hati, kita sempat untuk kita belajar bertalaqi dalam keadaan sampai habis surah An-Nisa ini dipanggil. Ini mudah-mudahan kita dah dapat dah pahala untuk di hujung tersebut. Ayat yang kita baca pada hari ini pada 166. Ayat 166 ni merupakan ayat yang di mana kita sambung kepada Allah nak tunjuk kekuasaan dia dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam hidup kita ni kita diajar supaya beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Yang diturunkan oleh Allah kepada kita ni dalam hidup kita ni, yang pertama Al-Quran. Allah turunkan pada kita ni Al-Quran. Yang keduanya, Allah turunkan pada kita ni Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Dengan tujuan dua-dua ni menjadi keyakinan dalam kehidupan kita. Kita diajar supaya dua perkara ni jangan kita terseleweng dalam hidup kita terhadap dua perkara ini. Ini di antara asas dalam hidup kita ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita sebelum daripada ayat 166 tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut
rusulan mubasysyirin wa munzirin. Nabi-nabi ni kerja dianya untuk memberi peringatan, kabar gembira dan kabar yang menakutkan pada kami. Rusulan mubasysyirin wa munzirin, dengan tujuan untuk nak mengingatkan kami, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rasul. Ni tujuan Allah jadikan supaya manusia tidak membantah. Allah turunkan pada manusia ni Al-Quran dan hadis ni dengan tujuan nak suruh manusia ni jangan buat alasan lepas pada ni. Jangan ada di kalangan kita sebut bahawa dalam hidup kita ni perlu untuk kita jawab, saya tak sampai seruan ya Allah. Jangan buat alasan demikian. Nabi-nabi dah dihantar oleh Allah. Rasul, Nabi dan juga Rasul dihantar oleh Allah. Tujuannya nak suruh kamu jadikan dia ni contoh dalam hidup. Sebab dalam hidup kamu tak boleh jawab, tak boleh sebut sesungguhnya aku ya Allah tak ada contoh dalam hidup. Semua benda yang ditunjukkan oleh Rasul ini semuanya menjadi contoh pada manusia. Bila sampai satu peringkat Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Allah sebut hari ini telah sempurnalah, al-yauma akmaltu lakum, sempurnalah agama untuk kamu, nikmat ke atas diri kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan segala nikmat aku pada kamu. Hujung untuk Allah sebut wa raditu lakumul islam madina, aku redalah Islam sebagai agama untuk diri kamu. Menunjukkan bila Allah hantar Nabi dan juga Rasul ni, tak ada benda pun yang tidak ditunjuk oleh Nabi dan juga Rasul atas muka bumi ni. Maknanya semua ada contoh-contoh dalam perjalanan hidup kita nya untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita ni. Li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'dar rusul, supaya manusia ni tidak berbantah-bantah setelah mana datangnya Rasul ini. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah ni maha perkasa dan juga maha bijaksana. Lalu Allah sambung, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilm, mereka tidak mahu mengakui apa yang diturunkan kepada kamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan itu kepada kamu. Mereka tak percaya wahai Muhammad yang Al-Quran itu diturunkan pada kamu, tapi aku sendiri mengiktiraf Al-Quran itu diturunkan pada kamu. Anzalahu bi'ilmi, dan aku turunkan Al-Quran ini dengan ilmu Allah untuk dijadikan panduan hidup pada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Bak orang kafir ni dia sebut, mana mungkin dia kata Muhammad ni dapat wahyu. Sebab apa dia? Sebab Muhammad ni buta huruf disebut. Muhammad ni tak reti membaca, tak reti menulis. Tiba-tiba dia mengakui bahawa dia terima wahyu. Ni orang kafir ni pertikai. Bila dia pertikai demikian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalaupun orang kafir itu pertikai, aku tak pertikai. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Aku ni tak pertikai pada diri kamu. Apa yang diturunkan oleh Allah pada kamu tu betul-betul daripada aku, katanya Allah. Anzalahu ilaik, yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Yang nak suruh kita ni tak keyakinan dalam jiwa kita. Bukan Nabi Muhammad reka terhadap agama ini. Bukan agama ni rekaan manusia, tidak. Tetapi agama yang kita anuti ini nak suruh kita yakin sungguh-sungguh datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita jadikan samalah agama kita dengan agama wadai, agama ciptaan manusia. Manusia ni dicipta agama kan banyak kan atas dunia ni sendiri. Pagan, agama pagan, agama sembah makhluk, agama lama-lama ni dipanggil agama Hindu. Ni ciptaan, gambaran manusia yang cipta terhadap agama Buddha dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dia nak suruh kita yakin agama ni bukan, Islam ni bukan agama yang sembarangan, tidak, tapi agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun tak keyakinan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku mengakui kamulah yang menerima wahyu tersebut. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, yang kami turunkan itu anzalahu bi ilmi, aku turunkan dalam Al-Quran tu semua ilmu dalam Al-Quran Karim. Bi ilmi, segala ilmu Allah
lalu aku turunkan dalam Al-Quran untuk jadi panduan dalam hidup kami. Maknanya dalam hidup kita ni, kalau kita nak bersumber bidang apa pun, tengok Al-Quran kami. Bila kita tengok Al-Quran, kita jumpa terus dalam bidang sains, dalam bidang matematik, dalam bidang apa pun dalam hidup kita, bi ilmi, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Wal malaikatu yashhadun. Bukan sekadar aku saja yang menjadi saksi, malaikat-malaikat turut menyaksikan bagaimana Al-Quran diturunkan pada kamu ini sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa kafa billahi syahida. Memadailah bagi Allah menjadi penyaksi pada diri kamu. Dalam hidup kamu ni, sebaik-baik saksi dalam hidup ni siapa dia? Allah. Allah lah yang sebaik-baik saksi. Ni ayat ni dipanggil ayat akidah, dipanggil ayat nak menguatkan keyakinan. Dalam hidup kita ni, di antara benda yang syaitan ganggu sangat kita ni ialah ganggu keyakinan. Ganggu kita ni supaya kita ni teragak-agak. Kadang-kadang orang kita kan, dia tak nak baca Quran. Orang tanya, kenapa tak nak baca Quran? Dia kata tak ada beza pun dengan baca WhatsApp, dia sebut demikian. Ni dia sebut demikian. Ni ada mulut-mulut yang demikian. Kita kata tak beza, kita sebut beza, tak sama dengan baca WhatsApp, dengan baca Quran, kita sebut. Kenapa? Baca Quran ni Allah jadikan lagi rajin kita baca, lagi otak kita ni semakin sentiasa kita dalam exercise. Perlu ada kita ni exercise. Kita boleh dengar kan, Tuan Dr. Mahathir dia sebut sehari dua ni kan, dia sebut bila wartawan tanya dia macam mana dia boleh seumur ini sampai umur 94 tahun, dia jawab, dia kata boleh jadi kerana dia jaga makan. Dia jaga makan, dia kata. Makan, dia kata dia berhenti sebelum kenyang. Belum kenyang. Wartawan ketawa kan, dia sebut. Dia kata di sudut logiknya betul, dia sebut. Dia kata logiknya betul. Dia kata sebab kalau kita makan tengah sedap, kita berhenti, dia sebut. Tengah-tengah sedap kita berhenti. Anda dengar yang dia sebut tu, yang disebut oleh Tuan Dr. Mahathir tu. Dia kata di sudut logiknya betul. Kalau kita tengah-tengah kita sedap, kita makan, dia kata lagi kita makan banyak, yang menyebabkan perut kita ni menjadi boroi, yang jadi besar perut kita kan. Dia sebut demikian. Jadi tengah-tengah sedap tu, bila kita makan sedap, dia berhenti terus. Mak dia pesan demikian dia tu. Yang menyebabkan dia exercise benda ni. Dan dalam hidup dia sentiasa exercise cara berfikir, dia sebut. Dia tak biarkan hidup dia tertidur. Orang-orang tua, dia kata kebanyakan orang tua ni dia suka tidur. Petang-petang tidur, pagi tidur, malam tidur. Dia yang menyebabkan dia tak ada exercise. Bila dia tak ada exercise, dia kata yang menyebabkan badan dia tu jadi lesu lah, dia kata. Jadi tak bermain. Ada kebenaran dia juga yang dilakukan. Dia pula bukan dia seorang, Tun Hasmah pun sama juga. Maknanya dia suami isteri kan, panjang umur Allah bagi. Walaupun sekalipun anak nak sebutnya tentang mengenai hidup kita ni, exercise yang paling baik ialah Al-Quran. Al-Quran yang paling baik. Adalah exercise yang paling baik dalam hidup kita ni, menjadikan latihan dalam pemikiran kita dengan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran kan, kita laju ke depan, mata kita tu cepat ke depan, dan kita ni nak tahu makna apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Ini dipanggil latihan. Sebab tu sentiasa baca Quran ni menjadikan diri kita jauh daripada nyanyuk. Bila kita rajin baca Quran, Allah jadikan pada kita ilmu yang banyak. Dia jadi demikian. Tapi datang sebahagian manusia, dia pertikaikan Al-Quran ini. Dia pertikai Al-Quran, yang menyebabkan kita ni bila orang pertikai Al-Quran, kita kurang dekat dengan Al-Quran. Macam mana kita kurang dekat dengan Al-Quran? Malah baca Quran kan. Baca Quran ni tak rajin, dia jadi malas. Walaupun kita dah boleh baca Quran, cuba tanya orang yang boleh baca Quran, dia malas baca Quran. Lebih-lebih lagi lah yang tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran lagi malas. Yang boleh baca Quran pun malas. Yang tak boleh baca Quran lagi malas. Yang menyebabkan bila dia malas baca Quran, benda apa yang akan terjadi dalam hidup dia? Goncangan keyakinan. Keyakinan kita ni
mula tergoncang. Habis kita yakin dengan apa? Kita jadi rosak dalam hidup kita ni. Jadi rosak pada kita yakin dengan duit. Kita yakin dengan jawatan. Kita yakin dengan kecantikan. Kita pergi yakin dengan nafsu kita. Kita tak yakin pada Al-Quran. Kita yakin dengan kekuatan nafsu kita, yang menyebabkan akhirnya kita jadi lemah dalam hidup kita, kerana kita tolak Al-Quran dalam hidup. Ni dia kesan, dia panggil demikian. Allah bila dia nampak hamba-hamba dia ni dah mula longgar keyakinan dengan Al-Quran, Allah turunkan ayat ini. Nak suruh apa dia? Ayat ni menambahkan keyakinan. Kamu jangan main-main ya. Ayat ni turun daripada Allah ni. Bukannya daripada sembarangan makhluk, tidak. Yang turunkan ayat ni Khalik, yakni Allah. Tak bangga ke kamu bila kamu dengan Al-Quran dalam hidup kamu? Tentulah kamu bangga kerana kamu dengan satu benda yang mukjizat, benda yang hebat. Al-Quran ni di antara benda yang mukjizat. Mukjizat maksudnya apa dia? Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama je sampai hari ni, tak berubah-berubah. Mukjizat. Dia boleh melemahkan kekuatan musuh. Hebat tak hebat Al-Quran kan? Kalau perhatikan jumpa dengan orang yang tak sedar diri tu, meracau je dan sebagainya, baca Quran. Bila baca Quran dia bertempik meraung terus. Kenapa dia bertempik meraung? Kita tanya. Cuba kita baca surat khabar depan dia. Baca surat khabar depan dia. Dia meraung tak? Tak meraung. Relax je. Kadang-kadang dia tengah-tengah meraung tu, kita pasang lagu, misal contoh. Pasang lagu pada dia. Dia lagi galak, dia panggil. Lagi dia aktif melampau-lampau. Kenapa jadi demikian? Tapi kenapa dengan Al-Quran dia jadi tunduk terus? Kenapa dia jadi tunduk? Jawabnya, Quran ni mukjizat. Mukjizat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku turunkan Al-Quran ni, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Quran ni, segala apa yang dalam Quran tu jadi ubat dalam hidup kami. Kemudian Quran ni menyembuhkan penyakit-penyakit yang dideritai dalam hati-hati manusia. Kita ni ada penyakit apa dia? Penyakit hati. Ramai di kalangan kita ni terjebak dengan penyakit ni. Penyakit apa dia? Penyakit cintakan dunia. Cintakan dunia ni penyakit. Jangan kita ingat main-main. Penyakit cintakan dunia ni menyebabkan kita susah nak mati. Susah kita nak mati. Kerana bila dekat nak mati tu teringat handbag dia, siapa nak guna. Bila dekat nak mati teringat jubah dia, siapa nak pakai. Bila nak mati teringat tanah dia, siapa nak guna. Teringat. Yang menyebabkan ni penyakit dia panggil. Yang boleh menyembuhkan penyakit dalam hati kita ni apa dia? Quran. Quran. Rajin baca Quran. Lama-lama baca Quran. Kita tak rasa lagi dah nikmatnya dunia. Kita rasa nikmatnya akhirat Allah. Para hadirin sekalian, perhatilah orang yang hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran, kita pelik dengan dia. Dia boleh mengalir mata. Bila dia baca Quran tu, dia hidup dalam satu suasana yang dia dekat dengan Allah. Dia rasa demikian. Ni kenapa ni? Kerana kehebatan Al-Quran, mukjizat yang Allah turunkan dalam hidup setiap manusia. Ayat ni Allah nak ajar pada kita, letakkan keyakinan hidup kita dengan Allah. Macam mana? Melalui Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni bukan sembarangan. Aku sendiri yang turunkan. Bukan sekadar aku yang menjadi saksi. Allah SWT sebut, wal malaikatu yashhadun. Malaikat-malaikat turut menyaksikan kehebatan penurunan Al-Quran ini. Malaikat-malaikat tengok saja, katanya Allah. Tapi aku nak bagi tahu pada kamu, wa kafa billahi syahida. Memadailah bagi Allah yang menjadi saksi terhadap diri kamu itu sendiri. Hebatnya Al-Quran Karim ni lah. Waktu mana kita hidup ni jadi panduan, bila kita mati ni dia jadi pedoman pada diri kita. Al-Quran ni hidup atas dunia dengan panduan dia. Kita berjalan, kita hidup, nak buat apa pun dengan Al-Quran. Masuk dalam kubur, Al-Quran pelindung kita, tolong lindungi kita. Bila kita masuk dalam kubur tu, malaikat nak tanya. Malaikat boleh halau yang lain, halau amalan yang lain. Sembahyang dia halau, zakat dia halau, haji dia halau.
Quran je tak boleh halang. Quran yang kita rajin baca lah, dengan cara kita bangun sebelum mana subuh kita baca Quran. Belum subuh tu baca Quran. Ini innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh menjadi peguam bela pada kamu waktu mana kamu keseorangan. Dalam kubur tu yang lain semua kena halau dah. Sembahyang kena halau, zakat kena halau, haji kena halau. Satu je yang tak boleh halau, Quran. Quran tak boleh halau. Bila nak dihalau, lalu dia tak bergerak. Malaikat tanya, malaikat pelik pada dia, engkau ni kenapa? Kenapa yang lain semua boleh pergi, manakala kamu tak boleh pergi? Lalu Al-Quran jawab, dia kata apa dia? Allah arahkan aku menjadi peguam bela pada dia. Kalau kamu nak tanya apa pun pada dia, tentang dia, kamu tanya aku akan jawab bagi pihak dia. Ini katanya Quran. Quran sebut demikian. Ini kelebihan Al-Quran Karim lah. Sehingga kan tanya je Quran jawab, tanya je Quran yang jawab dalam kubur bila kita hidup dengan Al-Quran Karim. Tak percaya cuba try mati. Senang. Nak suruh mudah pada diri kita ni, payah sangat nak percaya. Dalam hidup kita ni, keyakinan kita tu biar besar dengan Al-Quran. Daripada situlah menyebabkan bila kita yakin, naik kereta dengan Quran, jalan dengan Quran, di dapur sambil masak dengan Quran, dengan Quran. Bila ada ruang masa baca Quran. Hidup kita ni dengan Al-Quran je. Bila kita hidup dengan Al-Quran je sepanjang masa, keindahan itu akan lahir, kebahagiaan itu datang dalam hidup orang yang hidup dengan sentiasa dengan Al-Quran Karim pada diri dia. Tak menyesal lah. Tapi sayangnya orang kita, dia pandang sambil lewa je. Baca Quran bila? Malam Jumaat je. Tu pun baca Yasin je. Baca Yasin. Padahal tak semestinya malam Jumaat baca Yasin. Malam Jumaat baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Baqarah, kita sebut demikian. Baca surah yang berbeza-beza. Nak suruh kita ni hidup, jangan nampak Quran ni bermusim, jangan. Tetapi Quran ni setiap hari baca Al-Quran. Bila ibu-ibu dan ayah-ayah yang berusia 60 tahun, kalian mesti habiskan bacaan Quran 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. Jangan buat terkejut. Buat biasa-biasa sudah disebut. Nak sebutnya umur 60 tahun je, jangan habiskan masa kita dengan main game. Jangan main game pula, main PUBG dia panggil. Ni dia main demikian. Orang tua-tua pun main PUBG juga ni. Dia jadi demikian. Jangan habiskan masa kita dengan borak, layan televisyen, tengok sinetron. Orang pelakon-pelakon tu sejak muda sampai tua berlakon mencinta tak habis-habis. Nak sebutnya gambaran, kita layan benda-benda demikian. Jangan. Layan apa dia? Layan Al-Quran. Baca Quran 10 juzuk sehari. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam Al-Quran. Kerana umur 60 tahun, mana pergi pejabat dah pun. Umur 60 tahun, mana ada kerja lain pun. Kita umur 60 tahun nak masak-masak lagi. Tak ada dah. 60 tahun menantu kita dah masak untuk kita. Kita dalam hidup kita. Oh tak juga. Nak kena masak juga. Habislah masa untuk masak sejam dalam hidup kita. 23 jam lagi. 23 jam lagi. Hatta kalau masak pun bukan makan banyak pun, tu je makan. Sikit je yang kita makan pun. Nak suruh sedap di bibir dipanggil. Nak suruh sedap di lidah sekejap je. Tu pun deria rasa pun tak rasa macam mana dah. Dalam usia kita 60 tahun. Di saat ni rajinkan baca Quran. 23 jam lagi yang ada tu kita baca Al-Quran. Dalam keadaan membaca dan baca, jangan kita tertinggal. Di saat mana usia 60 tahun je, kita pastikan dalam usia 60 tahun kita ni 10 juzuk sehari, 10 juzuk sehari kita habis. Satu surah, 1 juzuk sebelum masuk waktu, 1 juzuk lepas pada masuk waktu. Setiap hari disiplin demikian. 1 juzuk. 1 juzuk ni bukan banyak sangat pun. 8 helai je. 20 muka. 10 helai. Dan 10 helai. 10 helai takkan tak boleh baca. Jadi kalau kita nak baca satu muka 15 baris. Satu muka 15 baris.
Maknanya kalau 15 baris, satu baris 1 minit, 15 minit. 15 minit. Kan kalau kita baca demikian, nak senang baca demikian. Satu baris tu takkanlah setengah jam kita baca. Satu baris kitanya ialah 1 minit. Kena satu muka 15 minit. 2 muka dah 30 minit misal contoh. Dan kalau kita katalah habislah dalam diri kita 10 muka surat setiap hari ni sendiri, kita baca berapa jam je yang kita perlu untuk kita nak habiskan demikian. Sekejap je pada diri kita ni. Ngaji malas tu lah dia panggil. Ngaji malas. Orang yang beralasan tu dia akan buat alasan. Tak boleh ustaz, saya ni benak, dia sebut. Saya tak boleh baca laju ustaz, tergagap-gagap saya. Orang tanya, habis tu kenapa yang benaknya? Makan semut banyak sangat. Kecil-kecil dulu makan semut. Kalau tak boleh baca, salin balik Quran. Salin balik Quran. Tiap-tiap hari salin Quran. Salin Quran. Sebelum kita mati ni, biar ada sebuah Al-Quran yang tulisan tangan kita. Baru kita bangga menghadap depan Allah. Bila kita menghadap depan Allah, kita boleh bangga dengan anak cucu kita. Anak cucu kita tengok tulisan tangan kita, tulisan Al-Quran. Banggakan anak cucu kita. Tengok ni tulisan atuk aku ni. Tengok dia tulis. Ana sampai hari ni kalau ana tengok tulisan arwah ayah ana, tulisan Jawi tu, mengalir mata kita. Begini cantiknya tulisan orang tua kita. Kita tengok tulisan dia tu, kita rasa bangga. Anak cucu kita pun sama juga. Dalam hidup dia tengok tulisan Al-Quran Karim, tulisan tangan kita. Mana ada di kalangan kita yang nak menulis demikian? Kita baca yang orang tulis pun tak nak. Sebutnya malasnya kita. Lalu Allah jadikan dalam hidup kita ni baca Al-Quran ni untuk pegangan supaya kamu jangan bergoyang dalam hidup. Bila kamu ada Al-Quran, tak bergoyanglah keyakinan kamu pada Allah. Yang menyebabkan yakin sungguh kita dengan Islam. Hidup kita ni tak tergoyang, tak datang orang datanglah, orang sebut ni pahaman begini, ini pahaman begini, mari kita ikut. Saya tak nak, saya nak dengan Islam je. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Hebatnya Al-Quran Karim. Innal ladzina kafaru, tapi orang kafir katanya Allah. Manakala orang kafir pula, innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tersebut, wasaddu an sabilillah, kerja mereka memesungkan manusia daripada jalan Allah. Sebab tu Allah larang, jangan jadikan orang kafir ni pemimpin kita, jangan. Allah dah larang dah. Jangan jadi orang kafir ni sebagai apa dia, ikutan kita. Kita mengikut je orang kafir, jangan. Dalam hidup ni Allah dah larang dah. Kenapa dia? Allah larang, jangan jadikan orang kafir ni teman rapat kamu, jangan. Dalam hidup kamu orang kafir ni, innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah. Dahlah dia kafir, dia menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Orang kafir ni boleh tolong kita ke dalam kubur nanti? Tak boleh. Dah habis-habis tinggi dia boleh tolong kita waktu mana kita hidup ni je. Bila kita nak mati, dia pun berlepas diri terus. Aku tak tahu dia sebut. Aku tak tahu. Aku tak tahu terus. Berlepas diri terus. Bila kita masuk dalam kubur, dia boleh tolong kita. Dia boleh tolong hantar mayat kita ke kubur dia. Tapi dia boleh selamatkan kita dalam kubur ke? Tak boleh. Kenapa dia? Kerja dia atas dunia ni wasaddu an sabilillah, menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perangai orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah nak sebut ni, dallu, mereka tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad dallu, sesungguhnya mereka tu sesat. Dalalan, sesat sungguh. Orang Kelantan panggil sesat barat, dia panggil demikian. Sesat itu sesat sungguh-sungguh. Dalalan ba'ida, jauh pula tu sesat. Bukan sesat yang dekat-dekat, tak. Kalau sesat dekat boleh juga panggil-panggil untuk kembali balik.
Tapi orang kafir ni jarak dia tu dalalan ba'ida, sejauh mungkin. Maknanya tak jumpa syurga dah dalam hidup kamu. Kelam hidup kamu bila kamu dengan perangai orang kafir. Jangan layan dengan orang kafir. Kalau kamu hidup dengan orang kafir, menyebabkan diri kamu ni habis pada diri kamu. Sesat dalam hidup kamu. Cara berpakaian sesat, cara makan minum sesat, cara bergaul sesat, hidup dia sesat semua. Tak ada benda yang boleh kita tumpang daripada kesesatan daripada mereka tersebut. Qad dallu dalalan ba'ida. Kemudian Allah SWT sebut innal ladina kafaru. Allah sambung lagi. Lepas itu orang-orang kafir, dua kali Allah SWT sebut. Dan orang-orang kafir wa zalam, dan orang yang melakukan kezaliman, wa zalam, orang yang melakukan pengkhianatan. Zalim ni ada dua. Satu zalim pada orang lain, satu lagi zalim untuk diri sendiri. Ni dua. Dia panggil demikian. Zalim untuk orang lain ni satu kezaliman dalam hidup itu. Satu lagi zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita buat, yang terlibat di kalangan kita. Orang yang zalim pada diri sendiri ni siapa? Orang yang dengar azan dia tak datang sembahyang berjemaah. Zalim pada diri sendiri. Dia tak boleh sebut padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku tak datang. Tu kaedah dia. Zalim. Orang yang dia duduk sekitar tempat majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir majlis ilmu. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia tak boleh kata padan muka ustaz aku tak nak pergi dengar kuliah dia, misal contohnya demikian. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku tak nak datang. Jangan kita sebut padan muka orang tu. Tak, sebenarnya kita yang buat zalim pada diri kita sendiri. Kita tengok orang minta derma kan, orang datang jumpa dengan kita minta derma, lepas tu kita tak nak bagi lah, kita sebut tak nak bagi, padan muka engkau disebut. Disebut. Tak, sebenarnya padan muka kita. Jangan kita nampak padan muka dia. Bila kita berjiran kan, masa sedap-sedap kita tak bagi pada jiran. Jiran telan liu je guk misalnya. Bila kita masak sedap, kita pun kata padan muka dia, biar dia rasa sikit kita. Kita sebut demikian. Tak, kena padan muka kita. Kalau kita tak bagi pada dia, kita buat zalim pada kita. Bukan buat zalim pada dia. Kita beli durian musangking kan, beli kucing tidur musangking, habislah nama binatang pada durian. Durian pun heran kenapa nama binatang dengan aku sekarang. Nak sebutnya, kita beli durian, balik timbun dekat rumah kita, dekat garaj depan rumah kita, misal contoh garaj kereta. Jiran lalu tu tengok, Allah sedapnya jiran, tengok durian tu misal contohnya. Kita tengok dalam rumah kita, padan dia. Kita sebut, jangan kita sebut padan muka aku tak bagi pada dia, aku buat zalim pada diri aku sendiri. Kita makan seorang-seorang kan, ngak makan seorang-seorang. Orang lain tengok kita makan cepat, nak suruh cepat habis ni. Kadang-kadang kan bila makan ramai-ramai tu, dia ambil makanan tu banyak, dia timbun. Dia tak dalam, lepas tu dia tengok orang lain. Dapat, dia tanya dapat? Aku seorang je dapat. Dia sebut begitu tu, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Kawan-kawan pun tengok je. Ada juga orang perangai macam ni tersebut. Ingat ke dah lama dah pupus gitu. Tapi rupa-rupanya ada lagi makhluk yang sebegini. Dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Dia buat zalim pada diri sendiri. Ini sikap orang kan. Ada setengah-setengah, minta maaf nak sebut, kadang-kadang setengah-setengah suami yang kedekut dengan isteri kan, yang kedekut dengan isteri, dia dapat je duit EPF tu, dia kumpul dia seorang. Isteri minta sikit, bang, abang dapat duit pencen kan, kongsilah sikit. Pencen aku kan bukan pencen kau dia semua. Isteri kata, alah belilah cincin surat misal contohnya, lama dah tak beli. Katanya isteri, tak ada, padan muka kau dia semua. Tak dapat, misal contohnya
Ada yang suami jenis kedekut macam tu kan. Kita sebenarnya dia kena padan muka dia sendiri. Di akhirat nanti kita tak dapat di dunia, kita dapat di akhirat. Dapat di akhirat nanti, ya Allah aku nak tuntut baliklah ya Allah. Aku ni jadi isteri dia, tapi dia tak tolong, tak bantu langsung aku ya Allah. Tak bagi begini-begini. Ni bahagian isteri. Sama juga dengan suami. Bahagian suami, isteri masak seorang, makan seorang-seorang kat dapur. Makan seorang-seorang kat dapur. Lepas tu dia keluar dia tanya, abang tak makan? Dia tanya. Suami jawab, tak masak dah kan? Lama dah masak, kenapa tak pergi ke dapur? Dia tanya. Dia tanya suami dia balik. Lepas tu suami kata, lah dah masak dah, tak jemput abang makan. Dah abang tak masuk, dia sebut. Padan muka abang, dia sebut. Dia sebut pada suami dia demikian. Tak, dia kena sebut padan muka aku tak jemput suami. Dia panggil demikian. Nanti di akhirat nanti suami tuntut balik. Dia masak seorang-seorang ya Allah. Dia makan seorang-seorang, ngak kat dapur seorang-seorang. Yang jenis demikian. Yang jenis ni pun ada juga. Belum pupus lagi atas dunia dia panggil. Nak sebut ni gambaran ni wazalam. Kamu sedang buat zalim. Yang buat zalim ni dia sedang buat zalim. Wazalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi ni, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah guna kalimah lam yakunillah. Sekali-kali mereka tidak akan dapat pengampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka semua. Orang-orang kafir dan orang zalim, Allah sekali-kali tidak akan mengampun dosa mereka. Tidak pula lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa, dan mereka tidak akan ditunjuk jalan ke jalan yang lurus dalam hidup ini. Hidup tu sesak je hidup ni entah apa-apa hidup, tak tahu nak tuju ke mana, benda apa dalam hidup. Orang Islam ni dia hidup, dia tahu juga dalam hidup ni, aku ni cari-cari harta ni kena cepat-cepatlah tukar ke akhirat, supaya kalau mati nanti bawa semua dengan harta-harta kita ni ke akhirat Allah. Ni orang Islam ni orang cerdik. Dalam hidup dia kumpul harta, sampai satu ketika dia tukar nilai harta kepada nilai yang pahala. Dia fikir, aku ni kalau aku mati tertinggal yang ni. Bila tertinggal yang ni, nanti penat aku nak jawab depan Allah nanti ni. Lalu dia akan tukar cepat-cepat. Tukar cepat-cepat ni untuk jadi apa? Jadi apa dia? Jadi pahala. Bila kita tukar ni macam mana? Kita sedekah, kita bagi pada jalan agama. Ni maknanya kita sedang tukar pada nilai yang pahala. Sebab ada orang yang mati, di saat mana dia mati, harta dia 5 juta, 6 juta tak tertinggal atas dunia. Rugi. Dia akan menyesal orang demikian. Siapa orang macam ni? Orang kafir dan orang yang zalim. Orang kafir dan orang zalim ni, siapa yang buat zalim ni? Orang yang tak ada ilmu. Bila dia tak belajar. Kan orang kita ni bila dia tak belajar, kerja dia hidup mengumpul harta. Satu hari mati dia. Mati tu tertinggal harta banyak atas dunia. Tak ada untuk akhirat. Habis dia rugi terus dalam hidup. Orang lain guna harta dia. Yang dia dah masuk dalam kubur kena jawab terhadap harta tersebut. Yang lebih malang lagi, yang dia tinggal tu anak-anak dia berebut harta. Berebut nak dapat. Selama mana tak selesai masalah dia berebut tu, selagi itulah terseksa kita dalam kubur. Kalau 7 tahun tak selesai, 7 tahun dalam kubur. 7 tahun dalam kubur tu tengyang-nyang gung tak tahu nak arah ke mana. Ni kan apa dia? Lan yaghfirallahu lahum. Allah lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tak ampun dosa dia. Kerana hidup dia tak ada jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana nak hidup yang sebenar dalam hidup. Kita ni anak sebut banyak kali pada jemaah-jemaah kan, biar berfikir panjang hidup ni. Jangan kita fikir singkat, jangan. Fikir sampai ke dalam syurga. Fikir malam pertama kita dalam kubur, kita nak makan apa? Kita nak berteman dengan siapa? Atas dunia ni kita siap terus lah.
Siap terus lah. Ni untuk bekalan malam tamu, ni bekalan untuk malam kedua, ni malam tiga. Cuba bayang saat mana ular besar sebesar tekuk unta tu melingkar tu badan kita ni dalam kubur. Cuba waktu mana kita duduk seorang dalam kubur, tengok kepala bunyi susu keluar ni, api yang besar melingkar tu badan kita ni, tu badan kita saat tersebut. Nampak ni kala jengking merah-merah besar-besar atas muka ni. Nampak saat mana ulat ni keluar tu badan kita ni, berketul-ketul ulat keluar tu badan kita ni. Bau ni, rasa ni daging-daging muka kita ni jatuh, berkeping-keping jatuh. Saat mana jatuh tersebut, cuba kita bayang waktu tu macam mana kita nak buang ulat ni, nak matikan ular yang duk melingkar tu badan kita, yang saat mana bau busuk hanyut yang keluar tu badan kita ni, nak jadi wangi macam mana? Takut atas dunia ni lah kita buat. Sekarang ni nak waktu mana kita jadi dahaga yang amat sangat, nak buat macam mana? Dalam kubur nanti bila kita dahaga sungguh-sungguh, dahaga tak tahu nak buat macam mana dah dahaga, nak cari air kat mana, nak buat macam mana saat tersebut. Lalu kita atas dunia ni kita buat terus, buat awal-awal, cari mana-mana rumah masjid-masjid kan, letak air gitu, letak air, cuma je air ni kita sebut. Orang tanya kenapa? Nak suruh dalam kubur nanti aku taklah dahaga, di padang mahsyar tak dahaga. Kita bangun di padang mahsyar tu, bila kita bangun di padang mahsyar nampak terus bangun tu ada dah kenderaan jalan. Bayang berjalan daripada kubur seksyen 21 tu nak sampai ke padang mahsyar, yang bergerak sampai ke padang mahsyar, nak jalan sorang-sorang, bau ni tak usah cerita lah, gelap pekat pula, jalan pula tak tahu tinggi rendah, kemudian manusia pula, suasana yang menakut dan mengerikan, berjalan nak pergi pada mahsyar Allah. Kalau kita tak cadang sekarang, orang yang tak fikir tariqah, dia panggil jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, orang yang macam ni wala liyahdiyahum tariqah, orang yang macam ni Allah tak tunjuk jalan dia, macam mana dia nak pergi ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni biar nampak jalan ke akhirat, sampai kita nampak malam pertama kita di barzah macam mana, saat mana kita diletak dalam kubur tu, roh kita ni bila boleh jawab, bila tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, kita jawab terus Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, jawab tu. Malaikat tarik roh kita zup melayang tu terus depan pintu syurga terus. Bau terus syurga tu, bau syurga zup balik semula ke badan kita. Malaikat tanya, macam mana? Nak hidup balik tak? Jawab orang mukmin, tak nak lah. Mana nak hidup balik? Tak ada seorang pun orang mukmin jawab nak hidup balik. Yang jawab nak hidup balik ni orang yang tak jumpa jalan lah, yang ada sekelompok manusia bila malaikat berdiri depan muka tu, mula-mula letakkan depan dalam kubur tu, hadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka tu, tutup dah liang lahat kita. Bila tutup liang lahat tu, bau tanah depan muka, dengar dah suara ni. Tiba-tiba tengok malaikat berdiri depan muka tersebut, malaikat muka dan nakir ni sebut terus, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Nak hidup. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tar, kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal ya Allah. Orang Bukit Ilutong ni jangan ada seorang pun sebut demikian. Biar kita ni masuk dalam kubur tu, malaikat tanya nak hidup, tak nak Kenapa tak nak? Tempat dalam syurga Allah, takkan nak hidup kembali atas dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Hidup atas dunia ni, ad-dunya sijnun lil mu'min. Rasulullah sebut dunia ni penjaga bagi orang mukmin, wa jannatul lil kafir, dan syurga bagi orang kafir. Dunia ni orang kafir, cuba tengok orang kafir hidup macam mana, mewah, hidup dia dalam keadaan bebas, makan apa saja nak makan dalam hidup dia.
Tapi orang mukmin ni tersekat. Yang tu tak boleh, nak beli yang ni tak boleh, nak buat yang ni tak boleh. Ni penjaga. Tapi bila masuk dalam kubur, syurga terus. Orang mukmin. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Kita ni bila masuk dalam kubur dia, biar nampak terus tariqah, nampak jalan. Tapi orang yang tak mukmin ni, bagi mereka tak jumpa jalan. Jalan apa dia? Illa tariqa jahannam. Allah sebut. Yang ada jalan ialah jalan ke neraka jahannam. Jalan ke neraka jahannam je untuk orang kafir dan juga orang zalim. Dua kelompok ini. Orang kafir dan orang zalim ni, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Jalan yang ada untuk orang kafir dan orang zalim ni, jalan dia terus ke neraka jahannam. Masuk neraka jahannam tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka tu sampai bila-bila. Abada ni tak ada jalan dah naik balik, tak ada. Dalam neraka lah. Kulit dia ni Allah tebalkan kulit orang yang zalim ni setebal mana ahli neraka? Setebal 3 hari perjalanan. Kulit saja tu 3 hari berjalan ahli neraka ni. Bakar tu api neraka ni sekuat mana api neraka? 1000 tahun dibakar menjadi dalam keadaan merah. 1000 tahun berubah menjadi putih. 1000 tahun berubah menjadi hitam. Hitam legam. Tergulung-gulung jatuh tu dalam api neraka tu, nak sampai ke dasar tu selama mana? Paling cepat 70,000 tahun. Dan satu riwayat kata paling cepat selama 70 tahun. Tergulung-gulung nak jatuh ke dalam kawah api neraka Allah SWT. Kita berhenti sangat dia lah, insya-Allah. Mudah-mudahan dah sampai dah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق
المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم